Yang raja akan bagi hadiah banyak. Kerana orang penasihat tu selalu dapat hadiah daripada raja. Jadi dia pun bawa surat tadi. Dia datang nak jumpa tuanku. Macam mana nak tanya khabar. Kamu semalam aku suruh bawa surat. Kamu tak bawa surat. Dia kata bawa surat. Tapi ada orang yang minta dia nak tolong bawa. Tolong bawa. Raja tadi termenung. Dia, apa yang menyebabkan tuanku termenung? Oh, dia kata surat yang aku bawa tadi. Surat itu siapa yang bawa surat itu dia akan dihukum bunuh. Dihukum bunuh. Akhirnya barulah penasihat tadi pun tahu. Baru raja tadi cerita. Rupanya itu fitnah belaka yang berlaku. Sebenarnya ini contoh. Sifat-sifat orang yang tamak akhirnya membawa binasa. Dia nak sangat sesuatu yang ada pada orang lain akhirnya membawa kepada binasa. Baik. Maka dikatakan di sini jangan kita rasa tamak dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kalau tamak nanti rasa tidak cukup. Akhirnya kita inginkan sesuatu yang ada pada makhluk. Dan percaya dengan Tuhannya mengasihi rezeki. Maka dia tinggalkan sifat tamak. Orang mulia, dia tinggalkan sifat tamak. Kemudian dia yakin bahawa Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Rasa cukuplah dengan apa yang ada. Tiada syak. Maka seorang selamat daripada keras tamak itu. Dia tidak syak lagi dengan Allah. Allah Ta'ala memberi rezeki, tidak ragu-ragu. Rezeki itu diberi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dia terima redha dengan pemberian rezeki daripada Allah. Dan selamatlah daripada keras tamak. Tamak ini, kalau sampai dalam hati kita tamak, payah nak buang sifat tamak ini. Tapi kalau sifat tamak ini kita nak hilangkan dengan sifat yakin pada Allah. Kita kena tanam sifat yakin pada Allah. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala akan tentukan rezeki pada kita. Dan Allah Ta'ala akan memberi rezeki mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau begitu sifat orang yang beriman, dia akan mulia. Maka dapat mulia ia padanya. Maka mulialah ia padanya. Ada orang, yakni ada orang akan muliakan dia. Ataupun di sisi manusia akan mulialah ia. Maknanya bila dia benar-benar yakin dengan rezeki itu di tangan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sempurna baginya nikmat. Lalu Allah Ta'ala sempurna. Orang yang benar-benar yakin dengan Allah Ta'ala, nikmat dia Allah Ta'ala akan sempurnakan. Rezekinya akan bertambah. Ingat, nikmat adalah satu pemberian dengan Allah. Bila Allah Ta'ala beri nikmat, sama ada nikmat itu kesihatan, sama ada nikmat itu rezeki, sama ada harta benda, pangkat dan sebagainya, nikmat itu akan dilihat oleh Allah. Sama ada kamu menggunakan nikmat itu pada jalan yang diredai oleh Allah ataupun tidak. Seandainya seseorang itu mendapat nikmat daripada Allah dan dia tidak menggunakan pada jalan yang diredai oleh Allah, maka boleh jadi Allah Ta'ala akan menghilangkan nikmat tersebut. Ataupun Allah Ta'ala akan menarik nikmat tadi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Lalu kadang-kadang dia tidak sedar. Yang ditarik itu nikmat, yang diberi itu bala. Lalu dikatakan bahawa yang bala itu nikmat, yang ditarik itu tidak ada. Contohnya macam mana? Baik. Ada orang yang sudah menjadi ahli ibadat di masjid. Selalu pergi ke masjid, selalu mendengar majlis-majlis ilmu, sudah menjadi ahli ibadat kepada Allah. Lalulah satu hari Allah Ta'ala memberi nikmat. Nikmatnya dengan rezeki yang melimpah ruah. Dia dapat pekerjaan baru ke, perniagaan baru ke, apa-apa yang merupakan nikmat harta benda sebagai contoh. Lalulah dengan nikmat yang diberi, harta benda yang banyak, pekerjaan ataupun tak kira lah apa-apa pun, dia sudah lalai dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Jadi dia pun rasa, Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberi nikmat banyak pada saya. Tapi dia tidak sedar, sedikit demi sedikit ibadatnya hilang. Ibadatnya hilang sedikit demi sedikit. Yang dahulunya setiap waktu pergi ke masjid, ini dah 1 minggu 3-4 kali. Yang dahulunya sudah sibuk dengan Al-Quran, belajar Quran, tiap-tiap malam pergi belajar Quran. Tapi hari ini sudah berkurangan. Tidak belajar Quran dengan sebab kesibukan dia.
maka dia sudah dapat nikmat rezeki yang bertambah, tetapi nikmat ibadat yang berkurangan. Maka jaga-jaga kita tidak sedar. Kadang-kadang kita tidak sedar ibadat kita berkurangan dengan sebab nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maka itu semua ujian. Maka ingat, nikmat itu bila Allah Ta'ala beri, orang itu lupa akan nikmat Allah. Allah Ta'ala akan tarik nikmat tadi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ini yang kita takut. Maknanya kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sempurnakan baginya nikmat. Ketahui olehmu kamu bahawasanya Allah Ta'ala sebenarnya mengasihi kamu pakaian, memberi engkau pakaian. Allah Ta'ala beri kita pakaian. Pakaian, makanan, tempat tinggal banyak. Tapi dicontohkan ni pakaian yang banyak. Allah Ta'ala beri pakaian yang banyak. Setengah pakaiannya adalah pakaian iman. Iman. Apa makna pakaian? Benda yang bersama dengan kita. Maka pakaiannya yang diberilah pakaian iman. Dengan pakaian iman, Allah Ta'ala beri pakaian taat. Kerana ada orang ada iman tapi tidak taat. Kalau ditanya, kamu ini beriman? Tanya pula beriman. Memang beriman. Habis itu kenapa tak puasa? Puasa, beriman. Maknanya. Jadi kadang-kadang diberi iman tetapi tidak taat kepada Allah. Lalu diberi pakaian iman. Diberi pakaian taat. Dan juga sunnah. Dan juga mengamalkan amal-amal ibadat-ibadat sunat. Maka jangan kau kotorkan pakaian itu. Maka jangan kau kotorkan pakaian itu dengan tamak kepada makhluk. Jangan kotorkan pakaian yang Allah Ta'ala beri. Pakaian iman, pakaian taat, pakaian ibadat. Jangan kotorkan dengan tamak. Kalau ada sifat tamak, nanti iman kita jadi rosak. Bila kita ada sifat tamak. Sedangkan orang yang beriman ini, orang yang menggantungkan hatinya pada Allah. Tapi kalau dia tamak, bermakna dia menggantungkan hatinya pada makhluk. Maka dikatakan bahawa orang itu akhirnya dia ini merosakkan pakaian, mengotorkan pakaian dia dengan sifat tamak pada makhluk. Dan bersandar kepadanya dan bersandar kepada makhluk. Jadi jaga-jaga hati kita. Hati kita kadang-kadang begitu. Bila tengok orang ni ada harta, mulai kalau orang ni aku baik dengan dia, dapat harta. Ini jaga. Jadi bersandar dengan makhluk dah boleh. Maknanya kita buat sesuatu biar kerana Allah. Dan yakinlah rezeki di tangan Allah Ta'ala. Namun demikian kita tetap berusaha, bertawakal, suruh diri dengan Allah Ta'ala. Dan menyandarkan semua rezeki itu di tangan Allah. Makhluk ini adalah sebagai perantaraan sahaja. Berkata Syekh Abu Hasan rahimahullah ta'ala, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku. Aku lihat Rasulullah ini dalam tidur aku. Dalam tidur maknanya lihat mimpi jumpa Nabi. Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam tidur memang dia betul-betul tengok aku. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beruntung ni orang yang dapat mimpi jumpa Nabi. Tapi yang menurut sabar, saya dulu pengalaman ni, betul ni. Masa saya belajar dulu ada seorang tu dia mengaku, dia kata saya kalau saya cakap tak percaya. Apa dia? Saya mimpi jumpa Nabi ya. Tapi saya tengok dia subuh tak sembahyang. Maknanya, macam mana mungkin hebat dia tak apalah. Jadi nak beritahu, nak mimpi-mimpi Nabi ini memang kita tengok zahir syariat dia okey. Dan mimpi Nabi ini kita tak perlulah sebar-sebarkan. Yang kita ini berjumpa dengan Nabi kalau jumpa. Tapi beruntunglah orang yang bermimpi jumpa Nabi. Jadi bawa ni anak saya balik daripada pondok, dia bagi satu keping kertas. Kata, abah cuba tengok ni. Saya pun tengok. Rupanya kertas tu amalan. Dia kata apa? Dan dia tulis. Sesiapa nak bermimpi jumpa Nabi, maka baca surah Inna a'tainakal kautsar 1000 kali. Kemudian selawat pada Nabi 1000 kali, kemudian tidur. Maknanya balik saja. Lepas tu balik tulis saja, maknanya nak beramal tu payah. Maka seorang bermimpi jumpa Nabi. Siapa Syekh Abu Hasan ini bermimpi jumpa Nabi dalam tidur, maka sabdanya bagiku, ya Ali, bersih oleh kamu pakaian engkau. Nabi kata bersihkan pakaian kamu. Bersihkan pakaian kamu daripada kotor itu.
Daripada kota itu dapat engkau pertolongan Tuhan pada tiap-tiap nafas. Kamu bersihkan pakaian kamu daripada kotoran, nanti Allah Ta'ala akan tolong kamu setiap masa. Tiap-tiap nafas itu setiap masa. Maka aku katanya Abu Hasan dalam mimpi, ya Rasulullah, apa juga kain aku itu? Kain aku, apa masuk kain tu, basuh kain tu, baju tu, basuh baju tu. Maknanya, maka sabdanya, ketahui olehmu bahawasanya kurniakan engkau, yakni dikurniakan engkau pakaian iman dan juga makrifat mengenal Allah dan juga tauhid, keimanan kepada Allah dan mahabbah, rasa cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, dan maka fahamlah aku ketika yang demikian itu. Fahamlah, rupanya bukan pakaian yang kita pakai ni. Kalau pakaian ini boleh atau dobi. Bangun tidur, kena bersih pakaian, bagi hantar dobi. Bukan yang itu. Tapi nak beritahu yang dibersihkan pakaian hati. Yang ada dalam hati, pakaian iman, pakaian tauhid, pakaian makrifat, pakaian mahabbah kepada Allah. Maka fahamlah dia. Bersihkan hati. Sebagaimana pakaian kita. Bagaimana pakaian kita yang kotor? Kalau kita tak basuh, mana? Satu hari okey lagi. 2 hari lama-lama jadi busuk. Nak-nak rendang sebulan tak angkat. Maknanya letak ikan pensan. Jadi nak beritahu, dalam keadaan macam tu, dibiar jadi busuk. Maka hati kita begitu juga. Hati kita tak boleh dibiarkan, mesti dibersihkan. Sebab itu disuruh kita akan jaga hati kita, bersihkan hati kita. Jangan tinggal majlis ilmu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan begitu juga dalam kitab Mau'izatul Mukminin, mengatakan bahawa seseorang itu kalau dia tinggalkan kalam-kalam Allah, hadis Allah, dia tak dengar ayat Quran, dia tak dengar hadis, dia tak hadir majlis ilmu 3 hari sahaja, maka hatinya akan sakit. Hatinya dah mula demam. Maknanya dah mula demam dah. Tapi kalau dibiarkan tidak makan obat, akhirnya hati jadi mati. Bila hati jadi mati, tidak akan terkesan ilmu-ilmu agama. Quran dengar Quran, hadis, majlis ilmu dengar pun tidak akan terkesan langsung. Langsung tak nak pergi. Kadang-kadang lebih parah lagi, dia jadi marah. Kalau dengar majlis ilmu marah, ini hati yang sudah mati. Maka kita mohon Allah agar Allah Ta'ala beri kepada kita hati yang hidup dengan majlis ilmu, suka mendengar majlis ilmu. Maknanya tak boleh pergi masjid, dengar di rumah pun tak apa. Asal yang paling penting dengar. Kerana disebut dalam Al-Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'im. Mereka berkata, kalaulah kita dulu masa duduk di atas muka dunia, kalaulah kita nasma'u aw na'qilu, kita dengar molek-molek, au nak kilu, ataupun kita fikir, lepas kita dengar, kita ambil intibar, kita ambil ilmu tadi, ma kunna fi ashabis sa'ir, nascaya kita tidak menjadi ahli neraka sa'ir. Maka dikatakan bahawa seseorang itu hendaklah dia bersihkan hatinya, jangan biarkan kotornya. Maka fahamlah, oh yang suruh bersih itu bersih pakaian itu pakaian iman, tauhid. Lalu dikatanya dia fahamlah firman Allah, wasiyabaka fatahhir, maka pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Kain kamu maka sucilah olehmu akan dia. Pakaian kita kena sucikan dia. Dari segi zahirnya ulama fiqh kata, pakaian-pakaian kita yang kotor-kotor ni kita kena bersih. Sebab bila kita nak pergi masjid, kita kena pakai yang elok-elok. Kuzu zinatakum inda kulli masjid. Maka pakai perhiasan ketika kita nak pergi ke masjid. Pakai perhiasan, maknanya pakai pakaian yang elok-elok, yang cantik-cantik, menutup aurat sebagainya. Kemudian nak letak minyak wangi, ikut pandailah, maknanya mengikut sunnah-sunnah Nabi. Khuzu zinatakum, pakai perhiasan, pakai pakaian yang elok-elok pergi ke masjid. Jangan pakai pakaian yang menjolok mata, tidak sesuai. Maknanya, maka pergilah, maka kena bersih. Dan kita nak semayang, nak menghadap Allah Ta'ala, mesti bersih. Maknanya itu zahir, dan bersih batin juga begitu. Hati mesti kena bersih. Apabila kita nak menghadap Allah Ta'ala, maka barang siapa mengenali akan Allah Ta'ala Tuhannya, jadi kecil tiap-tiap suatu itu yang di dalam dunia padanya. Kalau dia benar-benar mengenali Allah, dia benar-benar makrifat kepada Allah Ta'ala, hatinya bergantung dengan Allah yang Maha Kaya,
maka sedikit pun dia tidak bergantung dengan makhluk. Kerana dia sudah bergantung dengan yang maha kaya. Dengan Allah Ta'ala yang maha kaya, maka sedikit pun tidak bergantung dengan makhluk. Siti Aisyah radhiyallahu anha pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah telah bagi dia berapa puluh ribu dinar. Bagi bahagian dia. Tapi dia ambil, bila dia ambil, dia bagi pada orang lain. Bagi pada orang lain. Sampai dia punya khadam dia tanya, kamu tidak simpan ke dengan untuk kamu sendiri sampai bagi habis? Cukuplah dengan Allah Ta'ala yang ada bersama dengan aku. Cukuplah dengan Allah Ta'ala yang ada dengan dia. Maka begitulah orang yang sudah hampir dengan Allah Ta'ala. Muawiyah, Abu Darda menyampaikan kuliah ilmu, menangis orang yang mendengar itu. Bercakap, tinggallah dunia, esokkan sampai lalu dunia depan mata. Orang pun bagi harta pada dia banyak-banyak. Dia ambil ke dia ambil. Tapi malam itu dia tidak tidur malam. Sebab apa dia tidur malam? Takut dia kira nak masuk bank mana besok. Dia kira malam ni banyaknya duit orang hantar. Tapi tidak. Malam itu dia berjalan pergi ke rumah fakir-fakir miskin. Dia bagi-bagi habis semuanya. Sampai tidak ada pembahagian dia. Dah mana dia? Cukuplah Allah Ta'ala bagiku. Ini orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Dia pemimpin. Dia itu khalifah. Harta pembendaraan itu duduk di bawah dia. Dia yang menguruskan dia. Dia yang mengarahkan dia. Lalu ketika Umar bin Abdul Aziz melihat mana dia harta banyak ini. Harta-harta zakat pun banyak. Kenapa tidak diberikan kepada fakir miskin? Lalu dia mengarahkan supaya orang mencari fakir miskin. Lalu diberi harta kepada fakir miskin. Lalu orang pun yang ditugaskan mencari fakir miskin. Akhir sekali Khalifah Umar bin Abdul Aziz tanya, mana dia fakir miskin? Tidak ada, kecuali Khalifah lah yang layak terima zakat. Rupanya dia fakir miskin. Bukan tidak ada. Tapi dia di antaranya yang layak terima zakat. Masya Allah. Lupa diri dia. Maknanya, kenapa? Memang dia benar-benar bergantung dengan Allah. Hati tidak merasa dah. Tidak merasakan besar apa yang ada di tangan makhluk. Sebenarnya tidak besar apa yang ada di tangan makhluk. Itulah tipu daya sahaja. Tapi oleh kerana hati kita ini belum lagi bergantung dengan Allah yang sebenar-benar, kita akan merasa besar. Tapi kalau kita benar-benar merasa bergantungan dengan Allah, bergantung dengan Allah, yakin dengan Allah, apa yang ada di tangan manusia itu semua kecil belaka. Hatta banyak setara mana pun tidak terkesan bagi dirinya. Lihatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun dia seorang yang kaya raya, hebat kaya raya. Tapi sebahagian besar hartanya pergi ke mana? Sebahagian besar hartanya pergi untuk agama Allah. Diberikan sumbangan untuk peperangan fisabilillah. Diberikan untuk memerdekakan hamba-hamba, untuk menolong orang-orang fakir miskin. Jadi satu hari berlakulah, dia panggil apalah, panggil kemelesetan ekonomi. Maknanya inflasi. Ataupun di kota Baghdad lah. Bahasa ekonomi pun saya tak uti juga. Tapi nak beritahu dengan arti kata keadaan barang tak ada. Kenapa barang tak ada? Barang-barang makanan tidak ada. Jadi barang-barang makanan tidak ada. Jadi nak Umar Al-Khattab, dia khalifah ketika itu, dapat berita di kota Baghdad itu, di negara Iraq sana tidak ada makanan yang mencukupi untuk penduduk-penduduk di sana, yang melibatkan barang-barang makanan. Kalau zaman kita gula, gandum, maknanya kadang-kadang tidak ada. Jadi akhir sekali dapat tahu Sayyidina Uthman Ibn Affan, dia ini saudagar, maknanya dia orang kaya. Sayyidina Uthman ini, di antara bahan-bahan barang-barang perdagangannya adalah, di antaranya adalah barang-barang makanan. Maka dia pun pergilah berniaga. Dia berniaga, habis penjualan dia. Kadang-kadang orang dahulu dia berniaga, dia pergi ke satu negara, dia berniaga, contohnya di Syam, di negara Syria, dia berniaga, habis barang. Dia akan beli barang-barang yang murah di negara itu, dia akan balik jual kampung dia pula. Taklah saja sangat, maka begitulah. Maka bila dia sampai, dia berniaga, habis barang dia, maka dia ambil barang sana, nak balik pula.
nak bawa balik ke Madinah. Lalu Sayyidina Umar dapat tahu rombongan daripada Sayyidina Osman membawa barang-barang dagangan yang begitu banyak nak sampai ke kota Madinah. Dapat berita ikut mana? SMS rasanya, email ke tak kira lah. Maknanya Sayyidina Umar dapat tahu. Lalu Sayyidina Umar menghantar orang supaya beritahu kepada Sayyidina Osman Ibn Affan agar barang itu jangan masuk ke Madinah tapi masuk ke Baghdad. Kerana di Baghdad orang tidak cukup barang-barang makanan, hantar ke Baghdad. Maka ketika itu Sayyidina Osman terima arahan Sayyidina Osman, tukar arah. Bila tukar arah pergi ke kota Baghdad. Kebawa barang-barang dagangan. Sampai di kota Baghdad, tokai-tokai besar. Orang panggil Tok Perai. Tok Perai zaman dulu kan zaman sekarang. Jadi nak beritahu, dia tunggu Sayyidina Osman. Sekarang ini barang tidak ada permintaan tinggi. Jadi dari segi hukum ekonominya, kalau barang itu tidak cukup permintaan tinggi, maka barang itu akan naik harga. Maknanya akan naik harga. Kalau gandum 2,5 nak jual 3,5. Maknanya begitu. Gula 1,5 bahan tak payah dah apa orang beli belaka. Orang nak belaka. Biar beli kedai tu sekali minum miluping, betul. 10 ya saya. Maknanya. Jadi nak beritahu, bawa ke Baghdad. Bila bawa ke Baghdad, di Baghdad tokai-tokai besar yang ada harta tapi tak ada barang. Tidak ada harta, tidak ada barang. Sampailah dia tahan Sayyidina Osman dulu, tahan tengah jalan. Tengah jalan. Bila tahan tengah jalan, dia beritahu sebelum sampai pada rakyat jelata, dia kata barang itu biar beli jualkan kepada saya. Saya akan beli. Berapa kamu nak? Itu harga sekian-sekian. Tok Perai lain kata, jual ke saya. Orang lain pun kata jual pada saya. Maka Sayyidina Osman pun tengok orang berebut. Berebut barang. Dan pasti permintaan tinggi. Jadi kalau jual harga memang mahal pun orang akan beli. Siapa yang dapat peluang membeli daripada Sayyidina Osman ini, dia akan jadi kaya-kaya. Maka berebutlah tokai-tokai besar sini. Sayyidina Osman pun tengok, Masya Allah, dia berebut. Maknanya, sekali dia letak harga semakin naik. Sampai harga tu jadi tak munasabah. Sampai orang nak beli pun tak sanggup. Kalau gula tu tinggal setengah saja sekilo contohnya, tiba-tiba 12 riyal, siapa nak beli? Maknanya tak sanggup juga. Sekali bila harga dah sampai satu peringkat, Sayyidina Osman letak lagi biar dia untung lagi 2-30 kali ganda lagi. Cukup harga setakat tu Sayyidina Osman tawar harga tinggi lagi. Barangnya Tok Perai tak ada seorang pun sanggup beli. Baik. Kata Sayyidina Osman nak beritahu, kalau Sayyidina Osman ini nak mengambil untung ketika itu, peluang cukup banyak, Sayyidina Osman boleh ambil untung. Tetapi Sayyidina Osman nak ambil untung juga. Tapi bukan untung dunia. Sayyidina Osman nak ambil untung dekat negeri akhirat. Maka barang-barang dagangan tadi tidak dijual kepada tokai-tokai besar tadi, tapi diberi kepada rakyat jelata yang memerlukan. Beri saja je. Majanan, percuma saja. Beri saja. Allah, kalau kita tengok kita dah meniaga modal besar tu, beri saja. Ya, beri saja je. Sebab apa? Sebab mencari keuntungan akhirat. Dah yang ni rugi, cukuplah wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah Taala dia akan sebagai perhitungan, sebagai orang yang sebagai yang memelihara akan kehidupan dia. Baik, kita tengok. Barang siapa kasih ia kepada Allah, mudahlah atasnya tiap-tiap sesuatu. Bila dia kasih pada Allah, dan siapa yang Allah Ta'ala kasih pada dia, Allah Ta'ala mudahkan murah rezeki pada dia. Ya, apa susah? Sebab tu kita kena cari kasih pada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini ayat ni memang ingat, sebab ayat disebut 1000 dinar. Tu yang jadi mudah ingat tu. Yang kali kalau ayat-ayat payah ingat tak nombor. Ngapa payah ingat? Ini ayat 50 juta. Mengapa mudah jadi ingat? Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dia itu bertakwa, Allah Taala beri jalan keluar. Maknanya, maka bila orang itu sudah dekat dengan Allah, Allah Taala akan mudahkan dia.
Ada sahabat Nabi duk susah. Tanya dia, kenapa duk susah? Oh, hutang banyak. Nabi ajar je doa. Doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hinggalah wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Maknanya, jadi doa tu dia pun buat amal, akhirnya dimurahkan rezeki, dapat bayar habis segala hutang. Tapi dengan syarat dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dekat diri, Allah Taala kasih. Bila Allah Taala kasih, Allah Taala akan sempurnakan nikmat kita. Itulah yang sebenarnya. Itulah ulama-ulama dahulu dia mengajak manusia supaya ingat kepada Allah. Di samping kita ini bersyukur dengan rezeki yang ada oleh Allah Taala. Dan barang siapa mengesahkan Allah Ta'ala, tiada menyekutukan ia dengan ia sesuatu pun, dia benar-benar bertauhidkan kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, tidak bergantung rezeki kepada makhluk. Bukan kerana kalau makhluk tak ada, tak boleh hidup, ya tak. Maknanya, dan barang siapa percaya ia dengan Allah, maka selamatlah ia daripada tiap-tiap sesuatu. Maka selamatlah dia kalau dia yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah Ta'ala, maka dia akan selamat. Ketika orang lain susah, kita akan senang. Sebab tu kita tengok orang-orang yang menjaga sembahyang berjemaah, nak rezeki luas, jagalah sembahyang jemaah. Tak percaya, cuba amalkan. Allah Ta'ala akan murahkan rezeki sebenarnya. Dan begitu juga, kalau kita nak rezeki luas, banyakkan istighfar kepada Allah. Mungkin banyak rezeki Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Dan kalau nak rezeki luas, banyakkan juga infak fisabilillah. Orang yang banyak infak pun rezeki luas. Sebab dia tidak akan apa-apa kalau dia untuk keluarkan harta pasti jalan Allah Ta'ala. Ini janji Allah Ta'ala kepada kita. Dan barang siapa yang menserahkan dirinya bagi Allah, sedikitlah berbuat maksiat. Kalau dia betul-betul serah diri pada Allah, maka sedikitlah dia buat maksiat. Maknanya dia tak buat maksiat lah dengan hati kata. Apa maksud orang serah diri dengan Allah? Maknanya dalam dia mencari rezeki, dia meletakkan hukum halal haram di hadapan. Allah Ta'ala reda tak? Reda, ambil. Allah Ta'ala tak reda, tak ambil. Biar banyak pun kalau Allah Ta'ala tak reda, apa guna? Saya tidak ambil maknanya. Oh, kalau kita tak buat begitu, macam mana nak dapat rezeki banyak? Takkanlah kita nak buat juga benda tu tak reda. Allah Ta'ala tak reda. Tak kira walaupun peluang harta luas di hadapan, tapi Allah Ta'ala tak reda, tidak ambil. Itu baru ya. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu ambil harta di kalangan kamu di antara satu sama lain bil batil, dengan secara tidak sebenar. Maknanya hak kita, hak orang jangan ambil. Maknanya maka dikatakan bahawa dan jika berbuat maksiat, maka meminta ampun ia kepadanya. Kalau orang itu beriman dengan Allah, maka sifat orang yang beriman, kalau buat maksiat dia minta ampun dengan Allah. Macam mana ni, saya dahulu terlibat dengan perniagaan yang saya salah begini-begini. Tak apa, kembali pada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dengan syarat berjanji jangan lagi terlibat lagi dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seorang telefon, lama dah cerita ni. Dia telefon saya, dia kata saya dapat satu projek. Projek apa? Projek tu dia boleh melukis, dia lukis. Apa ni, iklan dia boleh melukis. Jadi projeknya dah lukis gambar arak di bank. Ataupun di kilang ke apa-apa, lukis lah gitu. Maknanya tanya saya, dia kata, takkan sekadar lukis pun tak boleh juga. Lukis dah boleh melukis. Apa-apa yang bersabitan dengan perkara yang diharamkan tak boleh. Contohnya arak, contohnya. Kalau orang itu bekerja sebagai pelayan sana di restoran untuk makan minum, itu tidak ada halal, tak ada masalah. Tapi tiba-tiba diarahkan untuk angkat arak, maka tak boleh. Kena beritahu majikan, saya orang Islam, saya orang yang beriman, mana boleh. Bawah kata kalau mau bawa, aku ganda 3 kali ganda. Oh, nanti sekejap fikir, aku takut boleh. Ini tak boleh. Itu ambil botol arak, katok atas kepala. Mana boleh. Haram tetap haram. Kita kena jaga. Ingat, Nabi kata dah kan, di akhir zaman nanti orang tak kira dah halal haram. Tapi kita orang yang beriman mesti kena kira halal dan haram ini. Maknanya. Maka dikatakan bahawa
menuntut ampun ia kepadanya, dan Allah Ta'ala ampun baginya. Dan kalau dia minta ampun, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Ketahui olehmu bahawasanya mengangkat engkau hemah di situ hemah bagi orang yang ahli dunia. Jadi kita mengangkat hemah ni cita-cita. Kita ni mengangkat cita-cita pada ahli dunia. Yang selama ni kita duk gantung dengan ahli dunia, lepas tu kita tidak bergantung lagi kepada ahli dunia. Dan tiada berhajat bagi mereka itu. Dan kita tidak berhajat pada mereka itu. Itulah yang terlebih bagus. Itulah yang terlebih bagus bagi mereka itu daripada pakaian orang yang pengantin. Dewi contoh. Kalau orang pakaian pengantin comel-comel dah muka, untuk apa? Untuk orang. Untuk orang tengok comel-comel dia kata. Jadi kita biarlah kita ni biar cantik kita dengan Allah, bukan dengan makhluk. Dengan hati kita dengan Allah Ta'ala. Dan mereka itu bersangat berhajat kepadanya, kepada Allah. Kita ni berhajat pada Allah. Daripada air supaya hidup roh dan juga agama mereka itu. Maka begitulah, kita lebih berhajat. Kita ni berhajat kepada Allah, lebih kita berhajat pada makan minum kita. Patutnya begitu. Lebih pada makan minum kita. Maka dikatakan bahawa, hai saudaraku, jangan engkau kotorkan iman engkau dengan tamak kepada makhluk. Jangan kotorkan iman kita dengan tamak pada makhluk. Kadang-kadang bukan hak kita nak buat orang ni. Kita kena terima. Ini bukan hak kita, hak orang lain. Maknanya. Dan jangan engkau berpegang melainkan kepada Tuhan Rabbil Alamin. Jangan duk pegang kecuali berpeganglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai yang bekerja, semua bekerja. Maka yang pertama, siapa yang bekerja Allah Taala puji. Bagus. Kerana Allah Ta'ala tidak suka orang duduk saja. Dah letih malam-malam, ingat. Orang yang bekerja, dia letih. Malam-malam dia letih. Tidur dia ibadat tu sebenarnya. Kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang yang malam-malam dia tidur dalam keadaan letih. Kerana mencari rezeki yang halal untuk anak-anak dia. Dia sekali-kali tidak rada anak dia makan rezeki yang diharamkan oleh Allah. Maka tidur dia dalam keadaan letih itu dikira ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian nak dapat rezeki, mesti awal-awal. Bangun awal-awal. Walaupun kedainya buka pukul 10, tapi dia jangan bangun pukul 9.30. Maknanya, berapa bangun pukul 9.30? Kedai pukul 10, Masya Allah. Bangun awal-awal, ibadat. Untung orang buka kedai pukul 10. Lepas subuh, sebelum subuh, boleh ibadat sampai ke cerah. Boleh ibadat sampai ke cerah. Maknanya, jadi nak beritahu, tidak dapat tidak, jangan kita kotorkan. Maka jika menghendak engkau kaya daripada makhluk itu, putus harapan engkau kepadanya dan tiada berhajat daripada manfaat daripadanya. Kalau betul-betul nak dengan Allah, putuskan harapan dengan makhluk. Itulah yang sebenarnya. Barulah selamat kehidupan kita, insya-Allah. Kita sambung akan datang. Baik, demikian.